Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright guys, anda bersama saya Ahmad Khan daripada 66 Speedbike. Topik yang sangat menarik hari ini. Kita ada satu topik berkenaan tentang brake. ब्रेक काम नहीं कर रहा है। ये देख, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। होली फक मैन, ये क्या है? ईयर ले लिया शायद। ईयर ले लिया? माँ की आग। अरे ब्रेक फेल। शिट यार, अरे ऐसा कैसे हो गया? देखो गाइस, मैं अभी ब्रेक दबा कर रखा हूँ, बाइक चल रहा है फिर भी। अरे इधर प्रॉब्लम हुआ ना, उधर क्या देख रहा है? Brake seperti yang kita tahu merupakan komponen yang paling penting di dalam sesebuah kenderaan yang mana digunakan untuk memberhentikan atau memperlahankan kenderaan tersebut. So oleh itu maintenance perlu diberi atau perlu dilakukan kepada brake ni untuk memastikan brake ni dia berada dalam keadaan yang baik sentiasa. Okey, jikalau anda mempunyai masalah-masalah seperti ni, mana brake kita ni semakin lama dia semakin spongy, terasa brake ni kita tekan dia lembut, dan keupayaan brake pun berkurangan. Bila kita tekan brake motor tak nak berhenti atau kenderaan kita tak nak berhenti, and then kita kehilangan grip power pada brake kita, ataupun mungkin servis brake anda yang terakhir anda lakukan mungkin 2 atau 3 tahun lepas, maka anda perlu melihat video ini. Alright guys, so macam yang saya bagi tahu tadi, apabila kita menghadapi masalah-masalah ni tentang brake, kebarangkalian ialah kita mengalami masalah tentang brake fluid, dan solution untuknya adalah simple saja. Kita buat penukaran dan kita bleed minyak brake kita kepada minyak brake yang baru. So untuk kita ketahui cara-cara dia untuk kita nak buat flush brake ni dan sebagainya, bleeding brake ni, kita kena tahu juga apakah fungsi minyak brake di dalam sistem brake kita. Brake kita berfungsi apabila kita menekan lever ni, dia akan menghasilkan pressure. Minyak ni akan dimampatkan di dalam silinder kita, seterusnya dia akan turun melalui brake line kita dan sampai ke caliper, dan di dalam caliper ni adanya piston, dan disebabkan pressure yang terhasil ataupun tekanan bendali ni yang terhasil, dia akan menekan piston kita keluar dan seterusnya menekan brake pad kita dan juga mencengkam kita punya brake disc dan memperlahankan brake. Seperti bendali yang ada di dalam enjin ataupun di dalam motosikal kita, minyak brake juga akan mula mengalami kemerosotan. Lebih kurang lah kot ayat macam tu, ataupun terkatakan sebagai dia akan mula kehilangan dia punya viscosity dan sebagainya, kebendaleran dia. So oleh itu minyak brake perlu diganti. Okey, kalau kita tengok kebanyakan masa minyak brake kita akan berwarna ke arah gelap. Ini berlaku disebabkan oleh di dalam tempoh penggunaan ni mungkin terdapatnya overheating kepada sistem brake kita yang menyebabkan minyak brake ini terbakar dan mengubah color minyak brake tersebut. Dan juga minyak brake ni sebenarnya adalah satu jenis hygroscopic yang mana dia akan memerangkap kelembapan, iaitu memerangkap air untuk masuk ke dalam bendali minyak tersebut. So oleh itu kalau kita tengok kenapa brake kita mula merasai spongy ni, disebabkan oleh terdapatnya udara. Bila kita menggunakan sistem brake kita yang kita tak flush for some time, apa yang berlaku ialah minyak dan juga air ni akan bercampur, dan apabila disebabkan oleh temperature yang tinggi, boiling point akan berubah, dan disebabkan oleh boiling point yang berubah ni, maka kita akan menghasilkan udara di dalam sistem brake. Sebab itulah kita ada perasaan ataupun feeling yang spongy ni. Alright guys, so ini adalah sampel di mana contoh minyak brake yang terdapat kebanyakannya di dalam sistem brake kita. Apabila kita gunakan minyak brake ni for some time, dia akan berupa macam ni. Inilah rupa minyak brake yang kotor. Okey, kalau kita tengok sini ada dia punya
habuk-habuk dia dan sebagainya kan. So minyak brake ni kita akan gantikan kepada minyak brake yang baru yang lebih jernih macam ni. Ini adalah misi kita hari ni, untuk gantikan minyak brake pada motosikal ni kepada minyak brake yang baru. Apakah alatan-alatan yang kita perlukan untuk buat kerja-kerja bleeding ni? First sekali kita perlukan ialah screwdriver. Screwdriver ni kita akan buat, kita guna untuk buka kita punya kepala cap. Yang kedua ialah kita punya spana. Okey, spana ni adalah untuk membuka benjo yang terdapat pada kita punya benjo screw yang terdapat pada kita punya caliper dan juga kita punya master pump jika ada. Yang ketiga ialah kita memerlukan hose, tube hose yang clear macam ni. Kita boleh beli daripada Mr. DIY ke atau sebagainya, ataupun even dekat hardware yang berdekatan kan. Kita beli ni, kita akan gunakan dia untuk kita lihat minyak yang akan keluar daripada kita punya sistem brake nanti bila kita buat proses-proses bleeding. Alright, kalau anda ada botol-botol yang terlebih kat rumah tu, boleh pakai botol macam ni kan. Kita pakai botol kosong, botol mineral tu, kita pakai untuk kita simpan minyak yang kotor yang akan keluar daripada sistem reservoir kita nanti bila kita buat proses bleeding. Okey, tak lupa apabila kita melakukan proses penukaran minyak brake, apa yang kita perlukan ialah minyak brake juga. Janganlah kau pakai minyak hitam ke, minyak coolant ke, air coolant ke atau sebagainya. So pakailah minyak brake, tetapi untuk kita mengetahui apakah jenis minyak brake yang perlu kita gunakan, maka kita boleh refer kepada cap ni. Kebanyakan masa dekat botol minyak ni dia akan tulis apakah jenis minyak brake yang perlu digunakan. So kita perlu memastikan dan perlu double confirm apakah minyak brake yang perlu digunakan. Seterusnya beli minyak brake yang bersesuaian dan kita boleh buat gantian. Kita memerlukan beberapa jenis rack, okey, untuk kita gunakan sebagai penghadang menghalang limpahan minyak yang terhasil semasa proses bleeding nanti. Ingat dia, minyak brake ni sangat-sangat korosif lah. Dia ni, minyak brake ni, satu problem dia ialah dia menghakis kita punya cat. Dia akan makan cat kita. So oleh itu, ni adalah barang yang sangat jahat, babe. So oleh itu pastikan anda mempunyai rack, mempunyai kertas, tisu dan sebagainya semasa kerja-kerja bleeding. Alright, so jikalau anda nak lebih senang macam saya, kebiasaannya saya akan menggunakan kita panggil dia sebagai one man brake bleeder. Ini sama je kak. Kalau kita dah sambung macam ni, dia jadilah one man brake bleeder kan. Konsep dia sama sahaja. Tetapi dengan ni kita ada magnet dan sebagainya lah. Yang ni pun boleh beli juga. Rasanya kedai hardware pun ada jual. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita proceed kepada kerja-kerja bleeding. Untuk memulakan kerja-kerja bleeding kita punya brake ni, so first kali ialah kita perlu mencabut cap ataupun benjo punya stopper ni. Kita cabut getah yang terlepat pada kita punya benjo, dan kita gunakan spana yang mengikut kepada saiz benjo. Okey, jangan sesekali kita menggunakan kepala spana yang terbuka ni untuk membuka dan menutup kita punya benjo ni, sebab kemungkinan besar takut dia akan makan kita punya nut benjo ni. So takut dia makan. So eloknya kita gunakan bahagian yang bahagian tertutup ni, ring ni, dan kita buka. Kebanyakan masa kalau kita tengok ni, disebabkan sifat minyak brake ni dia memerangkap air di dalamnya. So kebanyakan masa dia kita akan lihat benjo ni ataupun ikatan ataupun skru-skru ni dia mula karat. So oleh itu adalah sangat penting untuk kita menggunakan kepala yang bulat ni bila kerja-kerja bleeding, dan juga senang untuk kita buka dan kita tutup seterusnya bagi kerja-kerja bleeding kemudian lah. Ok, so tube tadi yang kita beli dekat kedai hardware tu, kita potong lebih kurang dalam 2 kaki. Alright, ok, dan kenapa saya potong lebih kurang 2 kaki? Saya nak menghasilkan loop yang lebih kurang macam ni rupa dia. Sebab bila kita buat kerja-kerja nanti, minyak tu dia akan bergerak ke atas. So kita boleh melihat jikalau terdapatnya bubble ataupun udara pada kita punya bleeding, proses bleeding. Dan apabila juga kita menggantikan dengan minyak yang baru nanti, bila minyak baru masuk nanti, kita boleh lihat minyak baru ni keluar, dan minyak yang lama ni berada di atas kan. So botol ni simple je. Kita buat satu lubang kat kepala dia. Ok, kita buat lubang macam ni.
kita masukkan hose ni tadi. Masukkan hose. Okey, setelah kita buat lubang tadi, kita masukkan hose ni. Alright. Simple macam tu. Dah. Okey, dan kita lalukan dia daripada atas ni. Seterusnya kepada benjo. Alright. Saya rasa daripada sini lah. Ya, lebih padu. Alright. Okey. Satu benda yang saya dah lupa nak bagi tahu ialah apabila kita melakukan kerja-kerja bleeding, macam contohnya di dalam motor ni, dia lebih kurang sama lah kan. Sebab apa? Pengagihan daripada kita punya brake line ni, dia putus dua kat sini terus. Tetapi ada motor yang mana dia akan pergi satu line daripada atas turun ke bawah, kemudian dia akan transfer minyak tersebut kepada brake yang lain kan, brake caliper yang lain. So oleh itu, kalau kita ada dalam senario macam tu, kita pergi daripada tempat yang paling jauh dulu. Kita pergi daripada single nut pergi kepada double nut, baru kita pergi kepada kita punya master pump ke atas tu. Alright, so sekarang kita dah set up pun kita punya bleeding set ni. So apa yang perlu kita buat ialah sekarang kita kena buka kita punya reservoir. Okey, oil reservoir kita. So untuk buka oil reservoir ni, kita letaklah tadi kain-kain tadi tu kan, kain buruk tu kita letak kat bawah ni. Ingat minyak brake ni sangat-sangat korosif. So dia sifat dia makan kita punya cat dan sebagainya. So kita letaklah. Letak supaya tak kena kita punya power set ke, tak kena kita punya body ke sebagainya. So tak adalah nanti rosakkan cat. Kita dah letak, ada rack kita semua. So sekarang kita ready untuk buka. So ingat kita kena pastikan screwdriver ni adalah mengikut jenis skru lah. Kebanyakan Japanese bike ni dia datang dengan JIS punya kepala So kena perhatikan yang mana satu. So yang ni macam ni memang dia pakai Philip lah. Okay. Okay. So kita tarik dia keluar. Kalau kita lihat ni, kalau kita lihat, dia akan ada dia punya getah ni. So kita tarik keluar, cabut dia punya ni lah, simpan tepi dulu. Alright. So semasa proses bleeding nanti, kita kebiasaannya kita akan letak jenis pump ni. Bila kita pump dia, minyak brake ni dia memancut keluar. Kebanyakan masa bila kita bleed, kita letak, dan setelah kita selesai baru kita ikat balik. Alright. So kalau kita lihat ni memang nampak lah minyak brake ni dah ada air pun kat bawah ni kan. Ni air ni. Bawah dia berair kan. Kotor guys. Kotor tu nampak nampak tu. Nampak. Jadi kerah dah kan. Ni dia. Apa benda tu kan. Teras dia kat bawah. Alright, so kita akan bleed keluar dan sebagainya lah. Alright, nampak tu. Ini adalah salah satu punca kenapa minyak brake kita ni kadang-kadang dia jadi problem. Nampak ni, dia dah siap jadi kristal lah Alright, so untuk proses-proses bleeding ni, step dia adalah first kita pump kita punya master pump 2-3 kali, tekan, kita buka. Ok, nampak tu. Ok, kita tutup semula. Kalau anda perasan sini, anda boleh nampak ada bubble yang mula naik. Alright, so kita tengah mengeluarkan kita punya angin ataupun menggantikan minyak yang terdapat pada kita punya sistem brake ni. Alright, so bila kita dah tutup semula, kita lepaskan kita punya tangan. Ok, dan seterusnya kita pump lagi balik, buka, tutup, lepas, pump, tahan, buka, tutup, lepas, pump, tahan, buka, tutup, lepas. So kita buatlah sampai kita gantikan minyak ni. So sesekali bila time kita tengah buat bleeding ni, kita juga perlu memastikan kita top up kan. Kalau tengok saya buat 2 lubang ni supaya
senang lah kalau kita besarkan, kita tebuk lubang ni habis, nanti bila kita nak pakai takut melimpah kan. So kita masuk dan top up ke dalam kita punya sistem brake. So isi sampai penuh dan kita continue balik. Alright, kita akan continue sampailah minyak brake ni nampak tu berangin baik. Ganti dia. So, kalau kita tengok sekarang ni, minyak brake kita dah mula cerah kan. Tadi warna gelap, sekarang dia dah warna cerah. Ni warna asal dia yang gelap ni. Sekarang minyak brake yang baru telah pun masuk. Dan kalau kita tengok minyak brake ni sangat-sangat cerah. So, dekat sini kalau kita tengok pun bila kita tekan dah tak ada bubble-bubble ataupun angin yang keluar daripada sistem brake. Menandakan brake kita ni dia dah penuh dan dah digantikan. So, kita akan melakukan proses yang sama pada kaliper yang sebelah, dan akhir sekali kita akan bleed benjo kita di atas. Okey. So untuk buka ni kalau kita tengok kan, disebabkan kita letak pada kedudukan atas ni adalah reason kenapa saya buat macam ni. Andai kata kalau kita terbuka dan kita terlepas awal, kita tak nak angin masuk ke dalam. Kalau jadi apa-apa, at least dia akan sedut balik minyak yang terdapat dalam hose kita ni. Alright. So kita dah boleh lock dia. So untuk kita nak buka kita punya hose ni simple je. Kita kepit dia. Okey, kita ambil kain satu, kita kepit dia. Okey. Dan bila kita buka, kita tekap terus pada permukaan benjo ni, dan bila kita buka dekat atas ni, kita nampak minyak tu akan turun. So kita tak adalah spill minyak ni pada kita punya kawaset dan sebagainya. Alright. So proses yang sama kita akan lakukan pada kaliper sebelah, dan seterusnya kita akan bleed pada benjo kita last sekali. Alright. Teruk minyak brake hitam. Okey. So untuk master pump kita yang kat atas ni, okey, kita akan buat proses yang sama. Kita akan masukkan kita punya spanner. Okey. Kita akan masukkan spanner. Okey, kita boleh letak ni. Bagi kerusi satu. Tak dia pada kerusi. Alright. So proses yang sama, tekan, buka. Nampak tu. Kotor baang. Nampak tu. Kotor baang. Tutup. Pump. Nampak tu, angin kan. Angin yang terhasil daripada kita punya penggunaan minyak brake yang agak lama. So terdapatnya angin. So angin-angin ni lah yang akan menyebabkan kita punya feeling spongy kan. Alright. Nampak tu dah makin clear. Dah tak ada angin yang keluar daripada minyak brake kita. Minyak pun dah bersih. Kita dah nampak minyak bersih telah pun masuk ke dalam sistem kan. Sebab itulah perlu kita menggunakan hose yang berwarna putih ni. Alright. So saya pun dah rasa agak keras juga ni sebenarnya. Okay, feel dia pun best. So saya akan buka. Alright. So simple je kan.
So akhir sekali, inilah hasil minyak brake kita yang telah kita keluarkan daripada sistem brake kan. Kotor gila bang. Okey, minyak brake ni jangan main buang merata babe. Pastikan dispose, buang di dalam, hantar dia ke tempat-tempat yang kita boleh dispose minyak ni dengan cara yang betul. Alright. So last kali sebelum kita akhirkan kita punya proses bleeding ni, ialah kita kena pastikan minyak kita ni berada pada takat yang mencukupi. Sekarang ni kita kena top up sikit lah. So kita top up sikit minyak ni. Top up. Okay, dan that's it. Tutup balik. Bersihkan sikit. Okay, bersihkan. Nampak dia tak ada apa-apa. Alright, pasang balik. Alright. So bila anda telah selesai, okey, pastikan anda lap semua permukaan yang mungkin terdedah kepada minyak kan, limpahan minyak tadi tu. Kita bersihkan kan, supaya tak adalah minyak yang meleleh. Nanti rosak cat kita babe. Bersihkan sini pun tak ada minyak yang meleleh. Alright. Dan juga bahagian ni bersihkan juga. So that's it. Bahagian depan dah selesai. Kita akan buat benda yang sama pada kita punya brake belakang. Proses yang sama, gantikan minyak brake, buka, gantikan minyak brake, tutup, dan proses yang sama kita lakukan. And that's it. Kita dah ada minyak brake yang baru, yang insya-Allah akan memberi grip yang lebih baik dan hilang rasa spongy apabila kita gunakan brake kita. Macam saya bagi tahu, minyak brake ni perlu diganti sekurang-kurangnya 2 tahun sekali lah. Jikalau anda takut untuk membuat gantian sendiri, boleh pergi jumpa kepada mekanik yang terdekat di kawasan anda dan dapatkan perkhidmatan mereka untuk bleed minyak brake anda. Alright. So sekian saja daripada saya, Ahmad Khan, daripada 66 Speed Bike. 66 guys. Okay, jangan lupa share, komen and subscribe. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye.